Okey, kita mulakan kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar 4 Helium yang bersama cikgu pada pagi ini. Sekarang ni kita ada 24 orang bersama cikgu. Seperti biasa, setiap hari Selasa jam 10.30 pagi untuk kelas sejarah. Okey, sebelum tu kita check cikgu punya visual, video, screen boleh nampak? Okey tak? Jelas nampak ke ada sekat-sekat ke? Alright. Suara cikgu okey Alright. Okey. So pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita. Okey, masih lagi kita berada di bab yang ke-6. Okey, bab yang ke-6 sejarah tingkatan 4. Masih lagi berkisahkan tentang ancaman komunis dan juga peristiwa darurat di Tanah Melayu yang berlaku pada tahun 1948. Dan kita sekarang berada di subtajuk yang terakhir dalam bab yang ke-6. Mana kita belum sempat bincang pada minggu lepas berkaitan dengan kesan daripada ancaman komunis dan kesan zaman darurat terhadap negara kita. Itu yang kita akan bincang pada hari ini dalam subtajuk 6.4. Okey. Jadi kita lihat dulu standard pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini berkaitan dengan subtajuk ini. Standard pembelajaran yang pertama adalah 10.5.4, menganalisis kesan zaman darurat terhadap negara kita. Kita nak lihat apa kesan daripada zaman darurat yang berlaku di negara kita pada tahun 1948. Adakah membawa kebaikan kepada negara kita ataupun ada kesan-kesan yang negatif yang berlaku kepada negara kita. Itu kita akan bincang nanti. Dan elemen kewarganegaraan yang terlibat dalam 6.4 adalah berkaitan dengan membahaskan kepentingan sikap sedia berkorban untuk negara. Nilai kewarganegaraan yang berkaitan dengan 6.4 adalah berkaitan dengan sikap sedia berkorban untuk negara. Kita pengajaran yang kita dapat daripada bab yang ke-6 ni dan subtajuk 6.4 ini adalah berkaitan dengan kita sebagai rakyat perlulah sedia untuk berkorban untuk negara. Sedia berkorban untuk negara. Jika apa-apa berlaku pada negara kita, kitalah yang perlu mempertahankan negara kita. Bukan kita yang pertama sekali lari daripada negara kita. Kalau musuh datang, kita semestinya sepatutnya berada di barisan hadapan untuk menentang musuh. Itu semangat yang perlu ada, semangat patriotik yang perlu ada dalam diri kita. Okey, bukannya bila musuh datang kita yang berada di hadapan sekali untuk melarikan diri. Kita nak lari ke mana? Kita nak lari ke mana? Adakah negara lain sudi untuk menerima kita? Kita nak lari ke mana? Jadi kita tak sepatutnya lari, tapi kita sepatutnya mempertahankan negara kita ikut kemampuan yang kita ada. Sebab itulah pentingnya kita belajar sejarah ini untuk memupuk rasa sayangkan negara, rasa cintakan negara, rasa semangat untuk mempertahankan negara. Hasil daripada kita belajar apa yang telah berlaku kepada negara kita pada zaman-zaman sebelum ini, termasuklah zaman darurat ini, yang mana kita menerima ancaman daripada komunis. Kita sekarang kita tak rasa. Kita sekarang kita tak rasa ni. Kita duduk dalam keadaan yang tenang, aman damai, tak ada apa-apa pergolakan yang berlaku secara besar-besaran. Dulu mereka pun perintah berkurung, tapi perintah berkurung disebabkan ada musuh. Tapi sekarang kita perintah berkurung juga. Kita perintah PKP. Tapi musuh kita sekarang bukan musuh komunis. Kita bermusuh sekarang, musuh kita sekarang adalah COVID-19. Itu je beza. So pada zaman dulu 1948 mereka dah merasa PKP ni sebenarnya. Nenek moyang kita dulu dah merasa PKP ni, tapi PKP disebabkan nak hindar daripada ancaman komunis. Kita sekarang PKP untuk hindar daripada penularan wabak COVID-19. Itu beza dia. Mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun akan datang, dalam buku teks sejarah ada pula
ancaman COVID-19 dan pengisytiharan PKP di Malaysia. Mungkin salah satu tajuk salah satu tajuk dalam buku teks sejarah 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang yang akan dipelajari oleh generasi-generasi yang akan datang. Mana tahu kan? Sebab tu ini semua merupakan sejarah. Perkara semalam, perkara yang berlalu merupakan sejarah. Sama ada sejarah tu penting atau tidak penting sahaja. Tapi semua itu adalah coretan-coretan sejarah. Itu yang kita akan bincang lah dalam subtajuk yang terakhir pada hari ini adalah kesan darurat itulah yang cuba cikgu huraikan untuk awak faham apa yang kesan yang kita dapat daripada peristiwa darurat dan juga ancaman komunis yang berlaku di negara kita. Pada akhir pembelajaran nanti pelajar dapat menjana idea tentang kesan zaman darurat. Menjana idea. Apa kita dapat tahulah idea ni menjana apa mengikut kefahaman awak apa kesan dia. Dan kita analisis kesan itu. Adakah kesan itu membawa kebaikan ataupun membawa keburukan? Dan kita lihat dalam 3 aspek. Satu, aspek politik. Kita analisis dalam aspek sosioekonomi dan juga sosioekonomi itu 2 lah. Ekonomi dan sosial. So 3 aspek lah. Politik, ekonomi dan sosial. Cuma ekonomi sosial tu digabungkan jadi sosioekonomi. Sebab dia perkara tu ada perkaitan. Sosial dan ekonomi tu ada perkaitan. Bila ekonomi maju, sosial pun akan turut maju. Selaras dengan perkembangan ekonomi. Alright, dan kita akan bincang juga awak dapat menceritakan peristiwa penamatan darurat. Bagaimana darurat boleh ditamatkan. Pada tahun 1948. Dan darurat sebenarnya dia bukan hanya setakat 1948, panjang sebenarnya. Cerita komunis ni sebenarnya selepas kita merdeka pun masih ada lagi komunis. Selepas kita merdeka pun masih ada lagi komunis sebenarnya. Cikgu masa kecil dulu pernah lah lihat rombongan askar ni atas jalan raya. Masa tu cikgu kat Terengganu, cikgu umur lebih kurang 5-6 tahun ataupun 4-5 tahun lah. Cikgu ingat-ingat gitu ya. Cikgu pernah lihat lah kumpulan-kumpulan askar dia lalu depan rumah, rumah cikgu tu. Dia bergerak dengan kereta kebalnya, dengan kereta perisainya, dengan truknya. Masa tu semangat. Masa askar lalu je pergi tepi jalan, angkat tabik. Bila askar tu balas tabik, rasa bangga. Masa tu cita-cita terus nak jadi askar. Cita-cita terus jadi askar. Walaupun sekarang hanya menjadi guru sejarah sahaja. Tapi tak apalah. Cita-cita berubah-ubah mengikut cita rasa daripada kecil. Nak jadi askar lah, nak jadi polis, nak jadi pilot. Last kali ni barulah nak jadi pendidik. Barulah ada minat untuk menjadi pendidik. So itulah peristiwa penamatan darurat. Dan yang terakhir sekali, mewajarkan kepentingan sikap sedia berkorban untuk negara. Kenapa pentingnya kena ada sikap sedia berkorban untuk negara. Berkorban ni maksudnya bukan kita serah diri, kita nak bunuh diri, bukan. Kita lah yang mempertahankan negara kita. Kita sanggup ni maksudnya kita berani untuk berkorban demi negara kita, demi mempertahankan negara kita. Itu maksud dia. Bukan kita pergi depan sekali, bunuhlah aku, bukan macam tu. Itu salah. Itu bukannya sedia berkorban untuk negara, itu sedia membunuh diri. Lain. Itu bukan sikap patriotik. Itu sikap yang tak baik. Sedia berkorban ni kita mempertahankan negara kita. Sama ada kita menggunakan diplomasi ataupun kita menggunakan cara tentera. Itu bergantung kepada situasi yang ada. Faham apa kehendak dalam 6.4. Nampak banyak, tapi sebenarnya kita bincang dari segi itulah, dari segi kesan dia. Dan kesan kita akan lihat dalam 3 aspek. Satu politik, satu ekonomi dan satu lagi sosial. Apa kesan-kesan dalam 3 aspek ini. Faham Alright, kita pergi kepada apa yang kita akan belajar dalam 6.4. Darurat memberikan kesan jangka masa yang panjang terhadap negara kita dalam aspek politik dan sosioekonomi. Yang mana peristiwa darurat ini juga mempercepatkan usaha ke arah rundingan kemerdekaan. Apa yang baiknya darurat ini?
kita sebenarnya telah ada kerjasama antara semua kaum untuk berusaha menangani ancaman daripada komunis. Secara tidak langsungnya kita dah bekerjasama dengan orang Cina, kita dah bekerjasama dengan orang India, dengan British, demi untuk menamatkan ancaman daripada komunis. Kita dah bekerjasama. Bila dah ada kerjasama itu sebenarnya, kita dah bersedia untuk bekerjasama ke arah yang lebih baik lagi, iaitu ke arah kemerdekaan. Itu dia punya kebaikannya, kebaikan daripada peristiwa darurat ni. Kita dah bersedia ke arah rundingan kemerdekaan. Jadi kita akan bincang kesan ni dalam dua aspek lah. Satu, aspek politik. Kita akan lihat dari aspek politik, dan juga satu lagi kita akan lihat dari aspek sosioekonomi. So awak kena fokus kepada dua aspek ini. So kalau soalan dia akan lihatlah, nyatakan, huraikan kesan darurat dalam aspek politik. So tengok politik, kena tahu apa isi-isi yang berkaitan dengan aspek politik. Kalau kita aspek sosioekonomi, dalam fikiran kita dah set lah. Ini sosioekonomi, kesan dia. Itu yang perlu awak bezakan antara politik dengan sosioekonomi. Alright, kita lihat dulu aspek politik. Zaman darurat meninggalkan pelbagai kesan dalam aspek politik seperti peningkatan jumlah warga negara. Bila semasa darurat ada salah satu usaha, salah satu langkah untuk menangani ancaman komunis adalah kita melonggarkan syarat kewarganegaraan. Yang mana orang Melayu dah bersetuju bersama-sama dengan British untuk melonggarkan syarat kewarganegaraan bagi mendapat sokongan daripada golongan-golongan bukan Melayu. Orang-orang yang bukan Melayu untuk menjadi warga negara. Dengan secara tidak langsung untuk mereka tidak menyokong komunis dan menyokong kerajaan. Itu hasratnya sebenarnya. Itu antara langkah-langkah yang dibuat semasa usaha untuk menangani ancaman komunis yang kita dah bincang dalam subtajuk yang sebelum ini. Jadi dia sebabkan kita longgarkan syarat kewarganegaraan, antara kesannya ialah peningkatan jumlah warga negara. Peningkatan jumlah warga negara. Itu yang pertama lah. Itu yang pertama. Yang kedua, penubuhan MCA, Malayan Chinese Association, iaitu persatuan yang melibatkan orang Cina. MCA. Sekarang pun MCA masih lagi ada, menjadi salah sebuah parti politik yang terbesar juga untuk kaum Cina. Dan satu lagi kesan dia, mempercepatkan kemerdekaan. Cikgu asingkan warna hijau dengan warna kuning lah cikgu ambil. Untuk politik cikgu gunakan warna hijau, untuk sosioekonomi nanti cikgu akan gunakan warna kuning. Supaya kita dapat jelas lah. So tiga perkara ini kita akan bincang dalam aspek politik. Dalam aspek politik. Kita lihat yang pertama, peningkatan jumlah warga negara. Kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Yang mana seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India telah menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Bermula tahun 1952, dalam usaha untuk menangani ancaman komunis, kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan untuk menarik sokongan orang bukan Melayu supaya menyokong kerajaan dan tidak menyokong komunis. Dan hasil daripada itu, seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina telah menjadi warga negara dan 180,000 orang India juga telah menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Dan kelonggaran syarat ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan kaum. Kalau sebelum ni orang Melayu mempertahankan, tak nak buka kewarganegaraan kepada kaum lain selepas Malayan Union. Sebab semasa Malayan Union, kewarganegaraan terlalu longgar melalui jus soli. Kemudian dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948, kewarganegaraan diperketatkan semula. Tapi bila dah berlakunya darurat, orang Melayu bersetuju demi untuk mewujudkan perpaduan kaum, kita setuju untuk longgarkan sikit kewarganegaraan kepada golongan-golongan yang bukan Melayu. Dan hasilnya hari inilah kita dah menjadi masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, dan tiga kaum utama iaitu orang Melayu, Cina dan India.
Nah, itulah hasil sejarah dia. Bagaimana kita menjadi sebuah negara yang pelbagai kaum ataupun sebuah negara yang majmuk. Disebabkan oleh kelonggaran syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Okey, itu kesan yang pertama. Kesan yang pertama. Okey, kesan yang kedua. Penubuhan Malayan Chinese Association. Darurat mendorong Sir Henry Geni mengambil langkah untuk menawan hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. Dia tak nak lagi masyarakat Cina yang hati dia kepada negara Cina. Dia nak orang Cina, masyarakat Cina yang hatinya sayangkan tanah Melayu. Sayangkan tanah Melayu. Jadi Sir Henry Geni telah mengambil langkah untuk menawan hati supaya penduduk-penduduk Cina ni bukan sokong komunis untuk negara Cina, tapi sokong kerajaan untuk mempertahankan tanah Melayu bersama-sama dengan kaum-kaum yang lain. Dan hasilnya Tan Cheng Lock, ini antara tokoh utamalah MCA pada ketika itu, telah membentuk MCA, Malayan Chinese Association, di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949. Dan penubuhan MCA ini meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. Bukan semua orang Cina menyokong komunis. Ada juga yang benci kepada komunis dan menyokong kerajaan. Salah satunya melalui MCA. Dan MCA juga bersedia berganding bahu dengan kerajaan bagi memerangi komunis. Dan sehingga bulan Februari 1953, MCA mempunyai 250,000 orang ahli. Bukan sikit lah. Satu jumlah yang ramai juga. Dan MCA membantu kerajaan dari segi kewangan dan menempatkan 500,000 orang penduduk semula di Kampung Baru. Dan kebanyakan orang Cina yang menyokong kerajaan ini berada di kawasan Kampung Baru. Sebab itulah di Kampung Baru ni ada golongan-golongan Min Yuen yang cuba untuk untuk ditangkap, cuba untuk disiasat oleh pihak berkuasa ke penduduk-penduduk yang berada di Kampung Baru. Banyak sekatan-sekatan jalan raya bagi menyiasat siapa di kalangan masyarakat dalam Kampung Baru itu merupakan dalang kepada komunis, iaitu dikenali sebagai Min Yuen. Okey. Siapa ingat Kampung Baru ni dalam rancangan apa? Dalam usaha untuk menangani ancaman komunis. Kita sebut Kampung Baru, dia berkaitan dengan rancangan apa? Siapa tahu? Siapa ingat? Okey, bagus. Kathleen, berkaitan dengan rancangan BRIC. Sebut Kampung Baru je, terus dalam fikiran awak, ini rancangan BRIC. Sebut rancangan, bukan Beringa, bukan Beringga. Afiq. Okey, rancangan BRIC. Bila sebut je rancangan BRIC, salah satunya adalah Kampung Baru. Salah satu lagi adalah Min Yuen. Okey. So itu adalah berkaitan dengan rancangan BRIC. Okey, selain itu MCA juga telah menjalankan kutipan derma. Ini antara perkara-perkara yang dilaksanakan dalam MCA. Dia menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Ini antara usaha-usaha dia lah. Kutipan jualan loteri tersebut didermakan kepada penduduk di Kampung Baru yang susah, dan sehingga pertengahan tahun 1953 MCA berjaya mengumpulkan sejumlah $2.5 juta bagi memperbaiki kehidupan penduduk Cina di kawasan Kampung Baru. Okey, itu antara sumbangan-sumbangan MCA lah, sebagai persatuan yang menjaga kebajikan masyarakat Cina, terutamanya di kawasan Kampung Baru, yang diketuai oleh tokohnya yang bernama Tan Cheng Lock. Ini adalah pengasas kepada MCA, pengasas kepada MCA. Okey, itu adalah kesan politik yang kedua. Ada soalan setakat ni? Boleh faham? Boleh faham Okey, kita lihat kesan yang ketiga. Okey, kesan politik yang ketiga adalah untuk mempercepatkan kemerdekaan. Hasil daripada peristiwa darurat ini, kesan dari segi politik adalah dapat mempercepatkan lagi kemerdekaan di tanah Melayu. Yang mana British sedar
pihaknya tidak boleh menamatkan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. Kalau kita nak berperang dengan komunis sampai bila pun tak akan habis. Lambat, memakan masa yang lama untuk membolehkan komunis semua sekali 100% ditangkap di tanah Melayu. Dan darurat menjadi faktor yang mendorong British bersedia untuk mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab sekarang ni komunis dia janji tau. Dia janji dia nak tarik sokongan daripada penduduk ni, dia janji. Kalau kau sokong komunis, kalau engkau sokong komunis, kau akan dapat kemerdekaan. Sebab tu ramai yang masih lagi menyokong komunis sebab nak bebas daripada British. Nak bebas daripada British. Sebab tu ada juga orang Melayu yang menyokong komunis. Sebab mereka ni yang mana sebelum ni berhaluan kiri, yang memang nakkan kemerdekaan dengan lebih cepat. So untuk langkah yang lebih cepat, mereka join komunis. Itu yang dijanjikan. Jadi dalam perang saraf, perang saraf, British juga telah offer benda yang sama. Offer benda yang sama kepada penduduk. So sebab itulah melalui darurat ini, British telah bersedia untuk cepatkan lagi kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi penduduk pun ada choice lah. Kata, buat apa kita susah-susah duduklah hutan, sokong komunis, sedangkan kerajaan pun offer yang sama untuk berikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Baik kita sokong kerajaan, duduk aman-aman, dalam keadaan yang aman di kampung, tak perlu nak susah duduk dalam hutan, tapi nanti pun diberikan kemerdekaan. Itu yang telah melemahkan juga pihak British. Telah melemahkan pihak komunis yang selama ni disokong oleh mereka-mereka yang nak kemerdekaan dengan lebih cepat. Itu antara kesan dia. Dan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Ini merupakan satu jawatan kuasa yang ditubuhkan ataupun dikenali sebagai CLC. Telah meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum bahawa mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan parti perikatan, iaitu UMNO, MCA dan MIC. Kenapa dibuat jawatan kuasa hubungan antara kaum ni? Salah satunya British memberikan syarat. Kalau Tanah Melayu nak merdeka, kena ada kerjasama di antara semua kaum. Sebab itulah jawatan kuasa ni ditubuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut, untuk mewujudkan kerjasama tersebut. Dan hasil daripada jawatan kuasa hubungan antara kaum ni wujudlah penubuhan parti perikatan nanti. Yang mana dalam parti perikatan ni memperlihatkan gabungan 3 parti kaum utama di Tanah Melayu, iaitu kaum Melayu melalui UMNO, kaum Cina melalui MCA dan kaum India melalui MIC. Yang mana bila mereka bergabung tapi tak berpecah. Mereka masih lagi UMNO, mereka masih lagi MCA, mereka masih lagi MIC, tapi mereka bergabung dalam satu kumpulan yang dinamakan kumpulan itu sebagai Parti Perikatan. So bila British lihat Parti Perikatan ni, dah ada. Orang Melayu ada, orang Cina ada, orang India ada, dan mereka bekerjasama. Dan syarat untuk merdeka yang diletakkan oleh British itu dah ada kat situ. Dah ada kat situ. Dan buktinya lagi, parti ini mendapat sokongan daripada rakyat. Apabila mereka join menyertai pilihan raya pada tahun 1955, pilihan raya umum pilihan raya umum ni pilihan raya seluruh negara. Semua rakyat mengundi. Dan kemenangan besar Parti Perikatan menunjukkan yang rakyat telah bersetuju untuk menyokong Parti Perikatan. Dan rakyat ni pula bukan hanya terdiri daripada orang Melayu, tapi orang-orang Cina, orang-orang India pun sama. Mereka tidak lagi menyokong parti yang lain, tapi menjurus kepada menyokong Parti Perikatan. Itu menunjukkan kepada British yang rakyat dah bersetuju, dah bersedia untuk mewujudkan perpaduan di antara kaum. Dan British perlu memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Dah cukup syarat lah. Apa yang mereka nak tu, rakyat dah buat. Pemimpin-pemimpin di Tanah Melayu dah buat. Dah menunjukkan kepada British
yang kita dah bersedia untuk bekerjasama dan untuk mencapai kemerdekaan. Dan memberikan keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. So selepas tahun 1955 tu dah nampaklah ya penduduk-penduduk tak lagi menyokong komunis, tapi lebih terarah kepada menyokong kerajaan yang akan diberikan kemerdekaan. Rakyat sangat menyokong penuh. Menyokong penuh apa yang dilaksanakan oleh Parti Perikatan pada ketika itu. Dalam suasana inilah British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Dan dengan ini PKM tidak mempunyai alasan lagi untuk meneruskan perjuangan. Dia tak ada alasan lagi. Sebelum ni kalau dia asyik memberikan alasan, memberikan sebab kenapa perlu sokong komunis, sebab kita akan dapat kemerdekaan cepat. Sekarang ni mereka masih lagi belum dapat kemerdekaan, tapi kerajaan dah bagi dulu kemerdekaan kepada tanah Melayu. Dia buat apa lagi nak sokong komunis? Sebab itulah lagi lama lagi sikit yang menyokong komunis, dan akhirnya mereka terpaksa menyerah diri, dan ada juga yang tak nak menyerah diri, mereka telah berhijrah ke Thailand dan sebagainya. Mereka keluar daripada tanah Melayu dan menetap di Thailand, takut ditangkap oleh pihak berkuasa di tanah Melayu. Itu cerita tentang jawatan kuasa hubungan kaum dan kesan mempercepatkan kemerdekaan. Boleh faham tak? Ke laju sangat dia bercerita? Ada soalan? Boleh tanya sekarang? Sekarang. Boleh faham so itu merupakan kesan dari segi politik. 3 je. Yang pertama adalah peningkatan jumlah warga negara. Yang kedua, penumbuhan MCA. Dan yang ketiga, mempercepatkan kemerdekaan. Kalau soalan tanya berkaitan dengan kesan darurat dari segi aspek politik, inilah yang perlu awak huraikan. Faktanya ada 3, huraian dia ada banyak. So kalau 8, maksudnya masukkan dulu 3 fakta dia ni, 3 alasan, 3 kesan ni. Yang lain 5 lagi markah, huraikan. Kalau ada contoh, bagi contoh. Kalau ada contoh, bagi contoh dan sebagainya lah. Itu cara jawab dia. Yang penting masukkan ketiga fakta ni dulu, kemudian baru huraikan. Alright. Kita pergi kepada aspek yang kedua, iaitu aspek sosioekonomi. Aspek sosioekonomi. Zaman darurat menyebabkan kerugian harta benda. Itu banyaklah. Kalau kita sebut dari segi aspek ekonomi dan sosial ni, sebenarnya darurat ni bukan membawa kemajuan, tapi banyak membawa kemusnahan kepada tanah Melayu. Kita dalam usaha untuk menangani ancaman komunis, banyak huru-hara, banyak kerosakan-kerosakan yang telah dibuat oleh komunis. Mereka bakar bas, mereka merosakkan jalan kereta api, mereka bakar rumah-rumah penduduk, mereka merosakkan ladang-ladang, lombong-lombong biji timah, untuk melemahkan pihak British. Untuk melemahkan ekonomi kerajaan British pada ketika itu. So menyebabkan kerugian harta benda, penderitaan rakyat hiduplah susah, ketakutan, dan hubungan kaum terbatas. Takut, orang Melayu takut nak berhubung dengan orang Cina, takut orang Cina itu pihak komunis, dan meningkatkan jumlah kematian. Banyak kematian disebabkan oleh ancaman yang dibuat oleh pihak komunis. Banyaklah cerita-cerita yang kita boleh lihatlah, cerita-cerita sejarah yang berkaitan dengan ancaman komunis. Salah satunya yang juga pernah sebut adalah berkaitan dengan Bukit Kepung. Balai Polis Bukit Kepung diserang, dan semua pegawai polis di balai tersebut meninggal dunia, mati, untuk mempertahankan balai polis daripada ancaman komunis, yang mana akhirnya balai polis itu dibakar oleh pihak komunis, dan keluarga anggota polis pun ada yang terkorban. Anak dia, isteri dia, yang mana dia punya rumah kan belakang balai polis tu. Belakang balai polis. Jadi masa berlakunya tembak-menembak tu, ada juga yang terkena tembakan, dan meninggal dunia. So kalau ada peluang untuk lihat cerita tu, untuk menonton cerita tu, lihatlah. Ambil
untuk faham secara visual bagaimana ancaman komunis yang berlaku pada ketika itu. Okey. So kita lihat yang pertama adalah peningkatan kos perbelanjaan. Itu kesan yang pertama dalam aspek sosioekonomi. Kos meningkat. Okey, kos perbelanjaan meningkat. Kenapa meningkat? Okey. Darurat menjejaskan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos perbelanjaan pihak British. Okey, meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. Menjejaskan perkembangan. Yalah, banyak kemusnahan-kemusnahan yang dibuat oleh pihak komunis. Jadi untuk pulihkan balik memerlukan kos yang banyak. Duit yang banyak. Jadi banyaklah perbelanjaan yang perlu dibuat. Dan kos meningkat sebab pihak British perlu lagi menangani ancaman komunis. Tambah pasukan tentera, tambah senjata, tambah ubat-ubatan. Jadi semua kos meningkat. Dan anggaran purata kos darurat adalah sebanyak 250,000 hingga 300,000 sehari. Bukan sebulan, bukan seminggu, sehari. Bayangkan darab ke sebulan, berapa kos dia. Dengan ini kerajaan terpaksa membelanjakan lebih 10 juta sebulan atau 120 juta setahun untuk membanteras ancaman komunis. 120 juta tu zaman itu sangat banyak lah. Okay, sangat banyak. Okey, berbanding dengan sekarang. Kalau sekarang 120 juta tu mungkin tak berapa banyak. Sekarang kita main bilion-bilion je. Dulu kalau juta tu dah macam bilion lah sekarang. Okey, dia punya taraf dia tu. Sebab dulu RM1 tu ibarat RM10. Okey, dulu RM1 tu ibarat dapat RM10 ataupun mungkin RM100. Dia punya nilai dia dapat RM1 tu. Dulu dia punya upah-upah kalau panjat pokok kelapa, dia pakai sen-sen je. 1 sen, 2 sen. 1 sen dulu sangat bernilai. Okey, zaman cikgu 1 sen dah tak bernilai sangat. 5 sen bernilai lagi. 5 sen bernilai lagi masa zaman cikgu sekolah kecil, sekolah rendah dulu. 5 sen tu ada lagi. Berapa harga ni? 5 sen. Ada pakai lagi 5 sen. Okey, lepas tu zaman awak dia punya RM1 tu pun dah tak bernilai. Siapa ada hilang RM1? Dah tak ada yang nak mengaku RM1. Banyak duit RM1 dalam bilik disiplin tu. Tak ada yang nak mengaku hilang RM1. Afiq ada ikat tangan. Kenapa Afiq? Ada soalan Afiq? RM1 dah tak guna kan? Jumpa RM1 tepi jalan pun tengok CP je. Tengok CP je duit tu. Tak nak ambil pun. Itu nilai dia sekarang. Zaman cikgu dulu RM1 kalau pergi raya dapat RM1, dah heboh satu kampung rumah tu kau kena pergi rumah tu. Dia bagi duit raya, dia bagi ampau RM1. Banyak. 50 sen pun dulu dah banyak. Itu zaman cikgu dulu sekolah. Nasi ayam dulu, satu pinggan nasi ayam tu harga dulu 70 sen. Cikgu beli dulu 70 sen satu pinggan. Campur dengan air sangkuit 30 sen. So RM1 dah dapat makan nasi ayam. Sekarang nasi ayam berapa? Kalau kat kantin dulu berapa nasi ayam? Okay. Sebut dulu tu dah macam dah lama tak pergi sekolah kan. Dulu nasi ayam kat sekolah berapa? RM3 only lah. RM3 only lah. Kalau RM3 dulu dah macam-macam boleh makan lah. Boleh makan satu set McDonald lah dulu. RM3. Sekarang 5 cm tu apa? RM3 lah RM3 campur air RM1 RM4 lah. Itu harga. Tapi kat kantin pun dia tak boleh letak harga tinggi. Tapi kalau kat luar yang awak makan RM3 tu dah RM4.5. Dia punya nilai dia kalau kat luar. Kalau kat restoran ke kedai makan yang awak makan RM3 kat kantin tu sebenarnya dah harga dia RM4.5. Kat kantin masih murah lagi lah. Sebab dia tak boleh letakkan harga-harga yang tinggi lah. Sebab nak jual pada pelajar. Okey, itu adalah kesan dia. Kos meningkat. Di samping itu juga kerajaan membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir bandar melalui kampung baru. Yang mana perbelanjaan kerajaan dianggarkan lebih 7 juta untuk pembangunan di kampung baru. Kampung baru ni bukan satu kampung dibina. Ada berapa 400 lebih Okey, 400 lebih buah kampung baru telah ditubuhkan. Melibatkan 400,000 lebih penduduk ditempatkan di kampung baru. Okey, itu banyak pembelanjaan yang perlu dilakukan oleh British disebabkan peristiwa darurat. Itu kesan yang pertama. Okey, itu kesan yang pertama. Boleh faham? Ada soalan? Okey, faham. Okey. Kesan yang kedua,
Okey. Kesan yang kedua adalah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Zaman darurat bukan rakyat bergembira, bukan rakyat happy. Macam hari raya, bukan. Darurat, rakyat sangat takut. Okay, cuba awak bayangkanlah awak berada di zaman darurat itu. Okay, komunis berada di mata rata. Awak keluar rumah je jumpa orang mati tepi jalan semua. Apa perasaan awak? Macam sekarang lah, kita pergi sekolah tiba-tiba ada mayat 3 orang dalam longkang. Mati, tembak. Ada putus kepala, ada tak ada tangan. Apa perasaan awak? Happy ke? Takut ke macam mana? Tak boleh nak gambarkan lah. Sebab kita tak pernah rasa. Okay, kita tak pernah. Kita lihat je. Kalau dalam TV tu, kita lihat di Palestin. Okay, macam mana? Okay, rakyat yang tak bersalah yang kena, yang jadi mangsa. Kanak-kanak yang tak bersalah jadi mangsa. Mati. Okay, disebabkan terkena bom dan sebagainya. Okay, so itulah yang berlaku pada zaman darurat. Takut nak keluar rumah. Okay, takut ditangkap, takut ditembak dan sebagainya. So rakyat menderita. Bila hiduplah keadaan macam tu, dia main emosi tau. Emosi jadi stres, tertekan. Okay, takut, jadi macam kemurungan. Jadi macam kita panggil apa? Takutlah, okay? Sangat takut untuk keluar. Fobia, kita panggil fobia. Fobia, bunyi kuat sikit dah takut. Sedangkan mungkin bunyi tu barang jatuh dah kan, dia dah takut macam bunyi bom. Ada sampai tahap fobia tu bunyi barang jatuh je, bunyi macam letupan je, macam tayar bocor, tayar pecah ke apa, mereka dah sembunyi tu macam seolah-olah terkena bom. Okey, mereka punya fobia terhadap bunyi yang kuat tu. Itu penderitaan dari segi emosi rakyat pada ketika itu. Rakyat menghadapi penderitaan semasa zaman darurat. Banyak kawasan ladang dan lombong menjadi sasaran serangan komunis, menyebabkan kegiatan ekonomi negara terjejas. Okey, kesesaraan dia, banyak kawasan ladang dan lombong menjadi serangan komunis, menyebabkan kegiatan ekonomi yang melibatkan penduduk terjejas. Penduduk tak boleh pergi kerja, tak ada kerja. Sebab kawasan ladang yang mereka kerja sebelum ni tak boleh nak diusahakan sebab dah musnah akibat diserang oleh pihak komunis. Yang bekerja di lombong pun sama, tak boleh nak bekerja. Bila tak ada kerja, tak ada duit. Nak makan apa? Okay, kerja tak ada. So menjejaskan kehidupan rakyat. Okay, selain daripada itu, pengeluaran tanaman padi. Pengeluaran tanaman padi. Jaga warna kuning sorry. Sekejap. Okay, hijau politik dia kami warna kuning. Yang pertama sekali, kawasan ladang dan lombong menjadi serangan komunis. Yang kedua, pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurangan. Okey, sebab tak ada nak keluar kerja. Takut nak keluar kerja. Kalau keluar pergi kerja, kena tangkap dengan komunis. Nak kalau melibatkan tanaman-tanaman. Mereka, sebab komunis memang perlukan tanaman-tanaman, makanan untuk mereka hidup. Dan akhirnya, harga barang, makanan dan keperluan harian melambung tinggi. Bila barang sikit, barang sikit, harga akan jadi mahal. Okay, bila barang sikit, harga akan jadi mahal. Macam durian lah, kita beli durian sekarang lah. Sekarang durian tengah banyak, harga dia tak berapa mahal. Cuba durian tu tak banyak, sikit. Sebiji, sekilo mungkin mencecah 60 hingga 70 ringgit sekilo. Tapi kalau banyak, mungkin dia sekitar 20 ringgit, 30 ringgit untuk musang king contohnya. Disebabkan barang banyak. Tapi kalau barang dah berkurangan, harga dia akan meningkat tinggi. Sebab peniaga dia tahu orang ramai tengah sibuk nak cari barang tu. Jadi mereka berani untuk up harga yang tinggi. Nak tak nak, rakyat kena beli sebab tak ada barang. Jadi menguntungkan pihak peniaga. Jadi harga sangat melambung tinggi sebab barang tak ada. Okey, itu yang pertama. Okey, so harga barang meningkat, harga barang makanan dan keperluan melambung tinggi. Okey, so 3 cerita kat situ. Okay, sementara itu, peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang dan pelombong mengalami kesukaran kerana mereka merupakan sasaran peras ugut komunis bagi mendapatkan wang dan bekalan makanan. Peniaga-peniaga takut juga. Okay, sebab mereka lah menjadi sasaran komunis, sebab mereka lah tempat komunis untuk dapatkan makanan. Untuk curi makanan, untuk peras ugut, dapatkan makanan, dapatkan duit. Okey, daripada golongan-golongan peniaga, pengusaha-pengusaha kebun, peladang dan juga pelombong. Okey, mereka menjadi sasaran.
Dan kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan pada Lombong. Kalau tak bagi, dia bakar Lombong itu. Kalau tak bagi, dia bakar ladang itu. Dia bakar kedai. Serta dia boleh mengancam nyawa, dia bunuh orang tersebut. Itu yang dilaksanakan oleh komunis. Penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan, termasuklah perintah berkurung. Tak boleh keluar rumah. Jadi menyusahkan rakyat. Macam mana nak keluar? Macam mana nak beli barang? Sebab diperintah duduk di rumah. Kalau keluar nanti kena tangkap. Takut disyaki sebagai minyuan. Itu yang menjadi masalah kepada rakyat. Dan akibatnya penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan harian. Tak boleh nak bercucuk tanam. Tak boleh bercucuk tanam, macam mana mereka nak makan? Tak ada hasil. Tak ada pisang, tak ada ubi nak tanam, tak ada nasi daripada beras, daripada padi. So, mereka tak dapat menjalankan kegiatan harian. Ramai pekebun dan pekerja Lombong tidak dapat bekerja kerana perintah berkurung. Disebabkan perintah berkurung, dikenakan kepada mereka. Dan catuan bekalan makanan yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka bergantung kepada makanan seperti ubi kayu, keledek dan juga jagung. Itu je lah makanan yang ada, yang boleh mereka usahakan, walaupun tak banyak. Sebab tu zaman Jepun dulu, pisang tu ibarat kita makan KFC lah sekarang. Makan pisang tu. Dia punya kepuasan makan masa tu. Cikgu pernah rasa lah makan, tapi bukan zaman darurat lah cikgu rasa dulu. Masa tu zaman banjir besar di Terengganu. Memang tak ada, terputus bekalan makanan. So pisang, ubi lah menjadi makanan utama. Pisang tu cikgu buat pisang salai. Cikgu pernah cerita pada awak. Pisang salai. Pisang tu kita salaikan, kita macam kita bakar ayam tu. Kita bakar atas bara api. Dia panas sikit, macam dia layu sikit kulit dia, kita makan. Kita makan. Yang best sikit makan cecah dengan gula. Kalau ada gula, cecah dengan gula. Memang terbaik dia punya makanan pada ketika itu. Kalau ada choice lain, mungkin yang lain lagi sedap lah. Tapi kalau tak ada choice, itulah KFC yang paling sedap. KFC yang paling sedap. Bukan KFC, KFP. KFB, Kentucky Fried Banana. Yang paling sedap pada ketika itu. Makan pula dengan air kopi, minum dengan air kopi. Memang terbaik. Itulah kesan kehidupan, kesukaran hidup pada zaman Jepun dulu. Itu berkaitan dengan kesengsaraan kepada rakyat. Rakyat tak ada bergembira dengan peristiwa darurat. Sangat susah hidup di zaman darurat. Macam kita sekarang lah, susah. Susah hidup masa PKP ni. Tak boleh nak buat apa. Nak keluar rumah pun tak boleh. Nak keluar pun mesti berdua je. Itu pun nak beli barang. Kalau tak beli barang, nanti mungkin kena compound 1,000. Kena pakai mask. Kena menyusahkan menyusahkan rakyat. Jadi kita terpaksa akur. Kalau tak akur, kita penyebab berlakunya penularan wabak COVID-19. Walaupun kes sekarang lagi meningkat. Jadi kita akurlah, kita duduklah di rumah. Ikutlah apa yang disarankan oleh kerajaan. Buatlah aktiviti-aktiviti yang berfaedah di rumah masing-masing. Itu yang kedua. Ada soalan tak? Tentang kesengsaraan rakyat. Dah lapar dah. Dah lapar dah. Dah tengah hari kan. Boleh faham yang ketiga. Kita lihat yang ketiga. Merenggangkan hubungan kaum. Merenggangkan hubungan kaum. Darurat ni merenggangkan hubungan kaum. Macam mana merenggangkan hubungan kaum? Sedangkan tadi dia kata mewujudkan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Kita lihat dia punya penerangan dia. Rancangan penempatan semula kampung baru didominasi oleh kaum tertentu. Bila dibuat kampung baru, kebanyakan yang tinggal di kampung baru adalah masyarakat Cina. Kaum Cina dikumpulkan di kawasan penempatan yang sama, manakala kaum-kaum lain di penempatan yang lain. Dan penempatan baru yang dilengkapi dengan prasarana biasanya berkembang menjadi bandar baru. Manakala kaum Melayu yang tidak diganggu, kaum Melayu yang tinggal di kampung masih kekal macam tu juga. Dengan serba kekurangan. Itulah dia punya kesan dia. Merenggangkan hubungan antara kaum. Kalau sebelum ni mungkin ada orang Cina yang tinggal sekali dengan orang Melayu di kawasan kampung. Ataupun mereka boleh bekerjasama mereka di kampung-kampung sebelah. Tapi disebabkan kampung-kampung Cina ni banyak diganggu oleh komunis,
Sebab nak tarik sokongan orang Cina terhadap komunis, jadi orang Cina kebanyakan dipindahkan ke kampung baru. Jadi dah terasing dah daripada kaum-kaum yang lain. Jadi bila di kampung baru ni, British bagi macam-macam, bagi bekalan air, bagi sekolah, bagi so lama-lama kampung baru itu akan menjadi lebih maju berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Ada yang menjadi taraf bandar baru selepas zaman darurat. Jadi kat situ dah nampak lah, hubungan dah lain lah. Orang Cina berada di kawasan yang lebih maju dan di kawasan ekonomi. Orang Melayu stay lagi di kawasan kampung yang hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu kesan dia lah. Kesan dari segi hubungan kaum pada ketika itu. Kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan antara kaum lain terbatas. Kehidupan demikian tidak memberikan ruang kepada penduduk kampung baru untuk bersosial dengan kaum lain sebab diskat. Mereka tak boleh keluar daripada kampung baru untuk bergaul dengan kaum Melayu, kaum India di kawasan-kawasan yang lain. Mereka kena stay bergaul dengan ahli-ahli dalam kampung itu sahaja. Biasanya ahli semula kampung itu adalah masyarakat Cina. Sebab itulah dia macam dah jadi renggang hubungan antara kaum. Dan pengasingan ini menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Pada ketika itulah, pada permulaan sebenarnya, pada peringkat permulaan, sehinggalah MCA yang berada di kampung baru tu telah selepas darurat dah mula dilonggarkan, barulah mereka cuba untuk wujudkan hubungan di antara kaum melalui penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, CNC tadi. Barulah menampakkan kat situ adanya hubungan antara kaum. Kalau tak sebelum tu memang MCA orang Cina, MIC jaga orang India, UMNO hanya jaga orang Melayu. Tak nampak hubungan antara kaum. Nanti kita akan cerita lebih detail lah bagaimana peranan On Jaafar. Datuk On Jaafar dulu yang menjaga UMNO, kemudian dia keluar daripada UMNO. Sebab dia, Datuk On Jaafar ni bila British offer nak kalau nak merdeka mesti wujud hubungan antara kaum, Datuk On Jaafar dah nampak yang dengan lebih jauh. Dia kata kalau kita nak bekerjasama, parti ini perlu ada semua kaum. Dia tak boleh ada hanya orang Melayu sahaja. Kalau orang Melayu sahaja, sampai bila pun British tak akan bagi kemerdekaan. Sebab tu nanti kita akan bincang, mungkin dalam bab-bab yang seterusnya nanti kita akan lihat Datuk On Jaafar dia telah cuba buka UMNO itu kepada kaum lain. Tetapi dihalang oleh orang Melayu. Orang Melayu tak setuju. Kata mana boleh, UMNO kan ditubuhkan untuk orang Melayu, kenapa nak buka kepada kaum lain? Itu yang menyebabkan Datuk On Jaafar nanti dia merajuk. Dia merajuk dan keluar dari UMNO, ditubuhkan parti yang baru. Sebab itulah nanti UMNO diganti pula oleh Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman lah yang membawa kepada Parti Perikatan dan membawa kepada kemerdekaan. Kalau tak, mungkin Perdana Menteri kita yang pertama, kalau Datuk On Jaafar masih presiden masa tu, Datuk On Jaafar sebagai Perdana Menteri kita yang pertama. Tapi disebabkan beliau keluar daripada UMNO, Tunku Abdul Rahman yang ganti, so Tunku Abdul Rahman diangkat sebagai Perdana Menteri yang pertama. Soalan daripada Jagnesh. Kaum lain tak boleh masuk kampung baru ke cikgu? Tak boleh. Kampung baru dikawal ketat. Dia tak nak ada hubungan dengan luar sebab takut ada golongan-golongan Ming Yuan. Ada golongan-golongan yang menyamar. Sebab komunis dia tak semestinya orang Cina. Dia ada juga orang Melayu, ada juga kaum-kaum yang lain, tapi tak ramai lah berbanding dengan tu. Sebab tu British tak bagi adanya kontak penduduk kampung baru dengan orang luar. Sebab tu dipagari dengan pagar-pagar kawat berduri di sekitar kampung supaya tak boleh keluar daripada kampung baru. Nak keluar kena check, spot check. Nak pergi mana dan bagaimana. Yang ada urusan je boleh keluar. Itu di kampung baru. Itu adalah kesan yang ketiga. Kesan yang keempat, jumlah korban zaman darurat. Kesan yang keempat dari segi jumlah yang terkorban. Darurat menyebabkan banyak anggota pasukan keselamatan, komunis dan orang awam terkorban. Dan darurat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Ramai yang mati ramai yang mati disebabkan darurat. Ada termasuklah pasukan askar seperti polis tadi di Balai Polis Bukit Kepong. Bukan Bukit Kepong sajalah, banyak tempat sebenarnya, tapi di-highlightkan Bukit Kepong sebab peristiwanya sangat menyayat hati. Sedih terlihat apa yang berlaku di Bukit Kepong. Akhirnya semua tewas ke tangan komunis. Telah tewas kena bakar lagi.
balai polis tu oleh pihak komunis. Okey, itu adalah kesan dari segi sosioekonomi. Ada 4 kesan. Yang pertama, kita lihat yang pertama tadi adalah meningkatkan kos perbelanjaan. Yang kedua, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Yang ketiga, merenggangkan hubungan antara kaum. Dan yang keempat, jumlah korban meningkat. Okey, jumlah korban yang meningkat di kalangan rakyat, pasukan keselamatan dan anggota komunis itu sendiri. Okey, boleh faham? Boleh faham Okey, yang lain boleh faham Nombor malah boleh faham? Nombor malah? Faham. Okey, bagus. Okey, so boleh faham. Kena hati-hati lah. Okey, kita nak test kita faham. Sekarang kita mungkin faham tau. Cikgu selalu ulang benda ni. Kalau nak faham, lepas ni test, ambil kata kosong, cuba tulis semula apa kita bincang tanpa rujuk apa-apa buku. Rujuk sahaja apa yang terkandung dalam fikiran kita. Okey, last kali penamatan darurat. Bagaimana darurat ni ditamatkan? Okey, bagaimana darurat ini ditamatkan? Okey. Darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda dan membawa kesengsaraan kepada rakyat. Itu kita sedia maklum lah. Sebut darurat tu memang dia menyusahkan rakyat. Okey, memang menyusahkan semua pihak lah, bukan rakyat saja. Semua pihak susah. Okey, hidup di zaman darurat. Kita ingat sekarang lah. Sekarang pun kita di fasa darurat juga. Tapi bukan darurat penuh lah. Kita panggil darurat pentadbiran, darurat kesihatan, darurat pendidikan. Kita tak boleh pergi sekolah. Kita dihalang untuk keluar beramai-ramai. Itu kita panggil darurat kesihatan. Disebabkan pandemik. Okay, pandemik COVID-19. Kita tak full darurat seperti zaman 1948 ni. Ni full darurat. Yang mana pentadbiran diambil alih oleh pihak tentera. Tapi sekarang kita masih lagi diperintah oleh kerajaan. Tapi banyak perkara-perkara yang dihalang untuk kita lakukan. Okey. Penamatan zaman darurat di seluruh negara berkuat kuasa pada 31 Julai 1960. Kita tamatnya darurat pada tahun 1960. Sebelum ke selepas merdeka? Okey, sebelum ke selepas merdeka tu, 1960 tu? Selepas. Maksudnya, darurat pada masa itu bukan suatu jangka masa yang pendek tau. Bermula tahun 1948 sehinggalah tamatnya 1960. Berapa tahun tu? Bawa tolak tu 12 tahun. Betul, 12 tahun. Kita berapa tahun baru PKP? Okay, berapa tahun baru PKP? Ini tahun yang keberapa ni? Baru tahun yang kedua kan? Okay. Bayangkan dulu 12 tahun kita nak menghapuskan ancaman daripada komunis. Itu pun masih lagi ada saki-bakinya. Masa darurat ditamatkan ni bukan bermakna komunis dah tak ada. Ada lagi. Cuma terkawal. Terkawal maknanya askar dah standby di kawasan-kawasan yang panas. Terutamanya di kawasan masa tu yang panas di kawasan Great. Hutang di Great tu antara sempadan Perak, Kelantan, Perlis semua tu kat situ. Di kawasan Tanah Merah, Kelantan, sempadan antara Thailand dengan Tanah Melayu. Itu masih lagi panas. Masih lagi banyak anggota-anggota komunis yang berada di sekitar itu. Okey. Maksudnya masa mereka mengusahakan mereka tu komunis masih buat. Ya, komunis masih lagi ada. Okey, komunis masih lagi ada. Sebab itulah masa rundingan baling diadakan tu, itu pada fasa kita diambang kemerdekaan tau. Sebab Parti Perikatan masa pilihan raya ni, bukan pilihan raya lepas merdeka, sebelum merdeka, sebelum masa nak pilih kerajaan yang akan membawa kemerdekaan kepada kita tu, yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman, masa pilihan raya dia dah buat satu janji, manifesto dia. Jika pilih Parti Perikatan, kita akan tamatkan darurat. Okay, kita akan tamatkan darurat dan kita akan hapuskan, kita akan tamatkan masalah dengan pihak PKM. So bila mereka dah menang, mereka kena tunaikan janji. Sebab itulah Tunku Abdul Rahman cuba untuk pergi berunding dengan pihak komunis. Okay, cuba berunding dengan pihak komunis pada tahun 1955. Okay, ini bukan tahun 1960 kan, 1955.
Sebab nak tamatkan darurat ni, kalau mungkin kalau komunis dapat serah diri semua, darurat mungkin boleh ditamatkan dalam tempoh yang lebih cepat. Tapi disebabkan rundingan baling itu gagal, so terpaksalah 1960 barulah ditamatkan darurat selepas mengambil kira ancaman komunis tu dah tak kuat berbanding dengan sebelum ini. Masih lagi ada, okey. Masa usaha merdeka tu 1957, komunis masih lagi ada, tapi mereka berada di dalam hutan. Okey, sebab tu lah cikgu masih cikgu kecil. Dalam tahun 1980-an masih lagi askar daripada nak bergerak ke Kelantan, lalu atas jalan raya tu, dengan kereta kebal depan mata cikgu, kereta kebal lalu atas jalan raya, kereta perisai, askar dengan teraknya, jalan kaki pun pegang senapang. Okey, nak pergi ke sempadan antara Thailand dengan Malaysia. Okey, untuk berkawal kat situ, sebab disyaki masih ada saki baki komunis pada ketika itu. Dah tak ramai tapi tak ramai. Dia punya cimpeng, dia punya ketua dia pun lepas tu telah telah lari ke Thailand. Sampailah dia meninggal dunia pun maksudnya meninggal di Thailand. Kan ada kan kisah yang nak bawa balik apa semua, yang ada pihak yang tak setuju. Ada waris-waris yang pernah dibunuh oleh komunis marah, tak setuju untuk bawa balik mayat cimpeng ataupun cimpeng ke tanah Melayu. Ada disebabkan oleh kekejaman komunis pada ketika itu. Boleh seram baling batu. Okey. Jadi darurat meninggalkan kesan dari aspek politik dan sosioekonomi. Dan darurat juga menyebabkan rakyat hidup dalam penderitaan. Jadi selepas 60 barulah rakyat lebih selesa, dah boleh keluar rumah dengan lebih aman, lebih tenang, sebab dah tak ada lagi ancaman-ancaman komunis secara besar-besaran di kawasan mereka. Tempoh darurat selama 12 tahun menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan kepada penduduk tempatan. Tindakan komunis memusnahkan kemudahan-kemudahan asas serta menyerang penduduk dan anggota keselamatan, menyebabkan keadaan huru-hara di negara kita pada ketika itu. Dan pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membanteras ancaman komunis. 9 usaha yang kita dah bincang sebelum ini, dan mengembalikan semula keamanan di negara kita. Bagi menghargai keamanan yang dikecapi, kita perlulah bersama-sama ada sikap sedia berkorban untuk negara, bagi mempertahankan negara kita daripada musuh. Itulah perkaitan sedia berkorban untuk negara itu, bagi mengelakkan negara kita kembali diserang oleh mana-mana pihak. Okay? Bukan kita yang menjadi dalang kepada kemusnahan negara. Bukan kita yang mudah dibeli oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dibayar, dirasuah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memusnahkan negara kita. Contoh, kita bekerja di dalam kerajaan, bahagian fail-fail sulit kerajaan, tapi disebabkan kita ni seorang yang tidak bertanggungjawab, yang tidak ada perasaan sikap bersedia berkorban untuk negara, kita yang menjadi dalang kepada kebocoran rahsia-rahsia kerajaan, kita sanggup snap gambar dan send kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebab dibayar. Kalau kau dapat ambil maklumat ni, aku bayar kau 1 juta contohnya. Dia rasuah. Jadi kita pun buat. Jadi kita merupakan rakyat yang tidak bertanggungjawab, yang tidak ada perasaan sedia berkorban untuk negara. Itu sedia berkorban memusnahkan negara kalau ada sikap macam tu. Okey, boleh faham itulah cerita tentang bagaimana tamatnya darurat dan cerita tentang ancaman komunis dan usaha-usaha kerajaan untuk menangani ancaman komunis melalui pengisytiharan darurat. So, tamatlah bab yang ke-6. Okey, kita tepuk tangan sikit. Okey. So, ada apa soalan? Okey, dalam subtajuk yang ke-4. Ada tak ada soalan Tak ada soalan. Okey, tepuk tangan sikit. Tak ada soalan. Okey, so kalau tak ada soalan, untuk kelas kita tamatkan di sini. Dan cikgu akan bagi soalan soalan awak. Okey, untuk kali ini soalan cikgu tak bagi lagi secara
kita panggil manual cikgu akan bagi awak dalam satu perisian, kita panggil sebagai, mungkin awak pernah guna, kita panggil sebagai class kit. Okay, class kit. Okay. Cikgu akan bagi latihan secara class kit yang mana awak akan jawab secara online latihan ini, dan cikgu akan pantau lah dalam tempoh 11.45 hingga 12.10 ni cikgu akan pantau awak buat latihan tu. Okay. Cara dia, nanti cikgu akan bagi dia punya link dia. Awak klik pada link tersebut. Okay. Dan diminta dekat situ nanti awak akan diminta untuk typekan nama awak. Okay. Di bahagian nama tu cikgu nak awak masukkan nama penuh nama penuh. Macam dalam IC. Itu adalah bukti kehadiran. Siapa yang isi yang itu hadir dalam latihan, kat situ cikgu akan ambil sebagai markah kehadiran. So dalam tempoh ini cikgu tak nak tangguh terus masuk je dulu. Masuk dan cuba buat. Ada dua soalan objektif dan satu set soalan esei lah. Okay, soalan esei ABC, satu set. Okay, so jawab kat situ je. Okay, terus jawab di situ. Untuk objektif dia akan terus dapat markah. Untuk bahagian struktur cikgu akan semak. Okay, nanti kalau awak dah siap, dia tak payah save lah, dia auto save. Awak just keluar je dah siap. Nanti kalau nak semak balik betul tak yang awak buat tu, klik balik link yang cikgu bagi tu, masukkan nama penuh seperti mana yang awak masuk sebelum itu, dan awak boleh lihat semula cikgu dah semak ke belum. Faham? Okey, kita cuba dulu Okey, so nanti cikgu akan bagi link tu di Telegram. Alright, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Kita akan sambung bab yang baru pada minggu hadapan. Macam susah. Okey, susah dahulu. Kita senang-senang kemudian, Fik. Okey. Sebab di Padlet cikgu dah penuh. Padlet cikgu macam dah berat. Awak nak buka pun macam dah dah slow. So cikgu pindah kepada kelas kit. Dia macam lebih fleksibel sebab cikgu boleh semak terus tau. Awak boleh nampak cikgu semak itu. Dan tempoh ini kalau buat sekarang, cikgu boleh pantau secara live apa yang awak buat. Okey. Alright. Itu saja. Terima kasih semua kepada yang hadir kelas cikgu pada hari ini. Kita jumpa di Telegram. Okey, assalamualaikum. Bye bye.